Saya tertarik dengan satu petikan dalam bahasa Inggeris lah. Bad politicians are sent to Washington by good people who don't vote. Menarik sebab sebenarnya kita ingat bad people lah yang vote bad politician ni, tapi sebenarnya bad politician itu dipilih oleh orang baik yang tidak mengundi. Macam mana tu? Ini sebenarnya hukum ataupun hakikat sebuah majoriti lah. Hakikatnya lah apabila kita mengundi, maknanya selesailah dia dipilih ataupun dia kalah, itu bergantung pada keputusan. Tapi kalau kita ambil sikap tidak mengundi, ia juga boleh memberikan satu jalan mudah kepada satu pihak untuk menang. Jadi inilah dimasukkan oleh petikan tadi bahawa bad politicians ini kadang-kadangnya dihantar, maknanya dia menang sebab orang baik tak keluar mengundi. Jadi kebelakangan ini kita dapat lihatlah trend sekarang ni ialah ramai yang frust, ramai yang marah dengan politik, yang nak undi rosak, yang tak nak keluar mengundi sebab bagi dia dah bosan dengan perangai ahli politik, maka ambil sikap tak nak keluar mengundi, tak nak balik mengundi, ataupun kalau mengundi pun buat undi rosak. Undi rosak tu undi banyak lah, ataupun tak undi langsung. Adakah ini satu tindakan yang tepat? Bagi saya, kalau kita rasa marah dan nak buat perubahan dalam pilihan raya ini kita punya hak dan tanggungjawab untuk kita keluar mengundi. Kalau kita nak hentikan segala yang dikatakan kerosakan, penipuan, rasuah dan seumpamanya ini, tak cukup dengan kita bising ataupun kita pangkah dalam Twitter, dalam Facebook, tak cukup, dalam YouTube tak cukup. Kita kena pangkah dalam kertas undi. Jadi inilah yang saya kira kita paling bimbang sekarang ini. Apabila anak-anak muda khususnya mengambil sikap tak peduli dengan politik ini kerana bosan, tapi akibatnya ialah kita akan menanggung 5 tahun lagi kesilapan kita pada satu hari mundi itu, tak nak keluar mundi, kita akan menanggung 5 tahun tu kita akan mengulang benda sama. Kita komen orang sama, kita marah orang sama, kita melok orang sama sebab kita tak keluar mengundi. Dalam sistem demokrasi kita ni, dulu kira 2 penjuru lah. Kalau 2 penjuru ni, siapa dapat 51%, maknanya dapat lebih 1% ataupun dapat lebih 1 undi, dia dikira menang. Sekarang ni nampaknya makin meriah lah. Di Johor sampai 6-7 penjuru, di Melaka 3-4 penjuru. Jadi kalau 3 penjuru ataupun 4 penjuru lebih ini, nak garis kemenangannya bukan lagi 50%. Garis kemenangannya ialah 40 ke atas. Maknanya siapa yang dapat first past the post, siapa yang dapat cross 40% ke atas, maka dia boleh menang. Jadi sekarang ni ialah apabila ramai yang tak keluar mengundi. Bila ramai tak keluar mengundi, peratusan keluar mengundi lebih rendah. Jadi apabila peratusan keluar mengundi lebih rendah, jumlah undi yang terkumpul itu rendah. Jadi mungkin orang ini tidak popular, tidak disokong oleh rakyat, ataupun kumpulan itu tidak disokong oleh rakyat. Tapi oleh kerana undi yang diterima oleh pihak lawan lebih rendah, maka undi yang diperoleh oleh parti yang tertentu itu lebih daripada parti yang lawan dengannya, maka diisiakan sebagai pemenang. Dan kita yang tak suka ni terpaksa mengangkat dia sebagai pemimpin, sebagai kerajaan, sebab ada kawan-kawan kita yang duk bising, yang duk pangkah dalam media sosial tapi tak turun balik mengundi. Lupa juga untuk komen dan share, like, dan jangan lupa juga untuk subscribe rancangan saya agar anda tidak akan ketinggalan untuk menonton video-video saya akan datang. Jadi itu saja daripada saya. Terima kasih kerana menonton. Bye.